kita semua. Tak lapuk di hujan, tak lekang di panas, pusaka kita semua. Tak lapuk di hujan, tak lekang di panas, warisan kisah silam. Siri animasi Pusaka ni adalah rancangan animasi berkenaan dengan cerita-cerita purba orang Melayu lah. Jadi kita buat cerita ni atas dasar supaya generasi akan datang tu tidaklah lupa bahawa kita ni mempunyai warisan ibunda yang banyak. Animasi Pusaka ini banyak menunjukkan nilai moral dalam masyarakat kita seperti kasih sayang antara anak dan ibu. Mak, tunggu melur, Mak. Jangan tinggalkan kami. Mak, maafkan pekan. Ini telur ayam melur gantikan. Mak, Mak, Mak. Mak, tunggu melur, Mak. Jangan tinggalkan kami. Animasi Pusaka adalah rangkuman cerita-cerita mitos dan legenda yang dipetik dari seluruh kepulauan Melayu yang mana cerita-ceritanya masih segar dan tidak lenyap ditelan zaman. Bak kata pepatah, tak lapuk di hujan dan tak lekang di panas. Begitulah ungkapan yang boleh diibaratkan mengenai cerita-cerita sebegini. Apa yang pasti, cerita-cerita pusaka warisan ibunda ini masih segar diingatan dan mendapat tempat di hati setiap penonton, sama ada dewasa maupun kanak-kanak. Siapa yang tidak pernah mendengar mengenai kisah Badang, Mahsuri atau Puteri Gunung Ledang yang sememangnya tersohor dipeturunkan sejak turun-temurun. Tapi bagaimana pula dengan cerita-cerita yang jarang diperdengarkan kepada masyarakat umum? Contohnya, Malim Dewa, Puteri Lindungan Bulan atau Siti Juralan. Tentu ada yang tidak pernah tahu wujudnya mitos mengenai kisah-kisah ini. Beta ini Malim Dewa, pemerintah di negeri Kuala Bandar Muar. Beta sudah kenal dengan kamu, wahai Maharaja Pertukal. Wahai pesuruhku, muncullah kamu. Tuanku, kenapa cuaca tiba-tiba berubah? Beta rasa dia telah gunakan kesaktiannya. Kita sangkakan kamu ini seorang raja yang handal. Rupa-rupanya tidak sekuat mana kamu ini. Kalau setakat ini saja kehandalan kamu, tidaklah beta gentar. Nah! Bagaimana rasanya? Tidak banyak yang dapat diperkatakan tentang cara animasi ini dibuat, selain membongkar pengalaman orang-orang yang bekerja di sebalik tabir pemikinannya. Apa yang membanggakan mereka ini adalah anak-anak tempatan yang mengorak langkah menguasai persada seni lukis animasi di Malaysia. Jadi oleh kerana sekarang ni terlalu banyak animation dan anak kita dipengaruhi macam-macam dengan American animation, Japanese animation, tetapi itu hanya dalam segi persembahannya saja. Tapi yang kelainan kita adalah animasi yang kita tonjol tu adalah menerapkan budaya sendiri. Kita terapkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai cara susila, budi bahasa, dan kita sememangnya tahu pusaka kita iaitu pusaka orang Melayu sendiri ialah budi bahasa dia tu. Cantik tu. Tunggu apa lagi, Din? Maafkan kami kalau kedatangan kami semua ni mengganggu penduduk di sini. Kami ni sebenarnya dari kampung seberang, datang untuk mencari saudara kami di sini. Jika boleh, kami ingin menumpang sehari dua di rumah sesiapa yang bermurah hati. Nama saya Seri Lembut.
Saya Sri Air. Saya Sri Kuning. Saya Sri Bumi. Saya Sri Rendah. Saya Sri Jintan. Dan saya Pulut. Saya Man, sudi-sudikanlah singgah di rumah saya, wahai Seri Lembut. Rumah saya sentiasa terbuka untuk kamu semua. Kamu ni Man. Kan tak manis kalau dipandang orang jika mereka semua duduk rumah kamu. Mereka ni kan anak dara. Kamu tu bujang. Wak ada satu cadangan. Anak-anak semua tumpanglah di rumah Wak ya. Rumah Wak banyak bilik. Pilih aja yang mana kamu suka. Ish, gatalnya orang tua ni. Rumah kita mana ada bilik. Reban ayam adalah. Proses penerbitan siri animasi pusaka dimulakan dengan penentuan konsep yang ingin diterapkan dalam pembikinan animasi ini. Bagi sesebuah penerbitan animasi, konsep merupakan teras dan asas penerbitan yang penting untuk mengawal dan membentuk kesinambungan sesebuah produksi. Olahan dan corak cerita animasi pusaka yang dipaparkan banyak menampilkan identiti dan jati diri masyarakat yang mengamalkan adat dan budaya orang Melayu. Rancangan pusaka ni kita menerapkan syair, pantun dan sebagainya. Ini adalah satu usaha di mana saya kira perlu ditonjolkan kerana banyak antara kita, anak-anak kita yang belum atau tak pernah dengar kita punya budaya yang begitu halus atau warisan-warisan kita yang masih kita cuba kekalkan. Kisah terjadi dahulu kala, dikabar orang berkurun lamanya. Dari mulut ke mulut cerita dijajah, sehingga kini terpelihara. Setiap cerita daripada cerita pusaka ni kita masukkan unsur-unsur positif, unsur nasihat, teladan. So ini sebab cerita dongeng ni dah jadi macam satu warisan kepada kita kan. Batu belah, batu bertangkup. Telanlah aku, makanlah aku, luluhlah aku. Aku tak ingin hidup lagi. Pekan, Emak ada tinggalkan makanan untuk kita. Tak nak, bukanlah Mak. Jangan begitu, Dik. Pekan minum dulu ya. Nanti kita pergi cari Mak. Bagi unit kemasan visual, mereka berperanan menggabungkan pergerakan animasi dan latar belakang yang telah disediakan menjadi satu lukisan animasi yang lengkap dan sempurna berpandukan storyboard yang dihasilkan di awal penerbitan. Selain itu, unit ini juga akan menambah keperluan kesan khas untuk mencantikkan lagi penghasilan siri animasi. Di samping itu, unit kemasan visual juga perlu meneliti kesinambungan babak serta menjaga mutu dan kualiti persembahan animasi yang dihasilkan. Anak anda, pergilah kamu selamatkan diri. Bonda dan ayahanda sangat sayangkan kamu, nak.
Tapi bagaimana dengan bonda dan ayahanda? Anak dia janganlah risau akan bonda dan ayahanda. Yang penting kamu selamat. Ya! Bonda! Cepat anaknya, selamatkan diri kamu nak. Pergi. Bonda! Selamat tinggal, Bonda. Ya! Kanda! 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 Dinda, bagaimana dengan anak-anak kita, Puteri Lindungan Bulan? Adakah dia selamat? Iya, Kanda. Dia selamat, Kanda. Kanda! Kini giliran kamu pula. Bunuhlah saya. Saya rela mati saja. Ya! Bonda! Pembikinan animasi ini dilakukan secara berperingkat supaya proses dan perjalanan produksi tidak bercelaru. Apatah lagi, teknologi terkini berupaya membantu melancarkan perjalanan kerja-kerja dalam menghasilkan satu produk animasi yang terbaik. Dari peringkat awal hingga ke proses pengadunan suara dan muzik, semuanya menjadi satu gabungan kerja yang perlu diambil berat kualitinya. Aku pun berkata lagi, kemarilah wahai kekasihku. Dia pun apa lagi? Terus berlari mendapatkan aku. Jangan-jangan kau ni malam panjang sedang bermimpi agaknya. Apa tu? Berlari-lari. Oi. Tolong hormat sikit pada aku ni ya. Ini Malim Panjang lah. Anak kepada Malim Jaya. Orang terkaya di sini. Mengerti? Bukan itu maksud kami berdua. Yang kami maksudkan, adakah benar cerita itu atau sekadar angan-angan kamu sahaja? Begini. Sebenarnya... Irama dan lagu tak dapat dipisahkan. Tanpa irama, maka pincanglah tempo lagunya. Begitulah pentingnya lagu dalam memantapkan persembahan sesebuah animasi. Lagu-lagu dan muzik latar belakang yang digunakan dalam animasi pusaka ini sememangnya mempunyai susunan muzik yang sesuai dengan mood dan suasana masyarakat Melayu ketika itu. Dengarkan kisah penuh misteri. Hah? Kanda Malim, di mana kamu? Jangan cuba sembunyi dari Siti ya. Jadi kalau anak-anak muda sekarang atau anak-anak kecil sekarang ni, saya rasa kalau satu perkara tu nak jadi seronok saja tengok, jadi mereka boleh cuba tengok yang ni pula. Mak, lihat tu. Di sana ada sebuah pondok. Ayuh kita ke sana, Awang. Mungkin itu tempat bapak kamu berteduh. Nanti dulu, Awang. Mak rasa seperti ada sesuatu. Ada apa, Mak? Hah? Mak rasa inilah tempat yang dikatakan oleh orang tua dalam mimpi Mak tu. Mak, Awang takut, Mak. Jangan takut, Awang. Mak ada di sini.
Dayang isteri abang. Abang tak ingat Dayang lagi ke? Dayang datang, bang. Dayang datang nak jumpa abang. Ini Dayang bawakan anak kita, Awang Serinjing. Diharapkan dengan pembikinan siri animasi pusaka ini dapat mengubat kerinduan penonton yang dahagakan cerita-cerita warisan ibunda, yang mana keseluruhan senario ceritanya dapat diterima oleh semua golongan masyarakat, tak kira kanak-kanak maupun dewasa. Lepaslah, kita nak makan tahu. Lepaslah. Pada muka kau. Pak, tengok mat, Pak. Mengapa dibiarkan anak-anak itu mensia-siakan nasi, Pakcik? Kenapa tidak minta mereka hormatkan nasi? Mereka budak-budak. Sudah biasa begitu. Lagipun, apa dirisaukan nasi yang seulas dua tu? Bukankah nasi di periuk masih berlambak? Beras yang belum ditanak pun bertempayan. Padi yang belum ditumbuk pun masih berkepuk di bawah rumah tu. Tapi dari yang seulas dua itulah menjadi banyak, Pakcik. Itu pengajaran kepada petani yang miskin. Pak Kunca ni bukan jenis begitu. Petani bekerja dengan tulang empat kerat, tapi aku bekerja dengan akal di kepala. Kalau begitulah cara Pakcik, saya tak mahu tinggal di sini lagi. Tapi Lembut, kakak, kalau kakak hendak tinggal di sini, tinggallah. Tapi Lembut tak boleh tinggal di sini lagi, Kak. Saya tak mahu tinggal di rumah orang yang bongkak dan tidak menghormati padi. Jiwa saya terseksa, Kak. Marilah kakak semua, kita tinggalkan rumah ni. Cepat. Kurang hajar punya budak. Berani dia malukan aku. Pergilah. Tak luak padi dan beras di rumah aku ni. Bunyi apa pula tu? Lain macam je bunyinya. Bunyinya datang dari arah dapur. Baik aku tengok apa yang berlaku. Kenapa tempayan beras bergegar? Lain macam je gegarannya. Seperti ada benda nak keluar. Apa yang berlaku ni? Kenapa semua beras terbang keluar? Heran. Tapi kenapa ini boleh berlaku? Baik aku periksa padi aku dalam kepuk. Kesungguhan dan kegigihan orang-orang di sebalik tabir perlu dihargai atas usaha mereka dan patut dicontohi oleh generasi akan datang, supaya industri animasi kita ini akan terus berkembang dan mendapat tempat di persada antarabangsa. Sebenarnya usaha untuk kita terbitkan animasi berbentuk yang pusaka ini secara tidaklah ada rancangan formal ke. Cuma kami terasa sudah tiba masanya lah setelah kami membuat animasi lain. Jadi kami rasa sudah tiba masanya lah. Bijak penglipur lara tanah kata bicara alunan mada seni pusaka saya runtun kasih simpulan bersama. Bagailah kapas hanya jadi benang sayang. Indahnya kain hai dipakai orang. Hai bagailah air dicincang takkan putus. Tak dapat dilupa hai budi dan jasa pusaka bonda.